Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tunaikan perintah dan berhenti dari larangan, dan sabarkan dirimu dari segala bahaya ini, serta dekatkan dirimu dengan banyak mengerjakan nawafil, yakni ketaatan yang sunat. Baru engkau boleh dikatakan orang yang sedar dan beramal untuk mendapatkan taufik daripada Tuhanmu, dengan menunjukkan kesungguhan dalam amalan serta meninggalkan memaksa diri dalam amalan itu. Pintu amal ialah apa yang dibiasakan olehmu. Tanyalah dia dan merendah diri di hadapannya, sehingga dibukakan pintu sebab-sebab ketaatan buatmu. Kerana sesungguhnya, jika dia mahukan engkau membuat suatu perkara, nescaya disediakanmu untuknya. Bukankah dia sudah menyuruhmu untuk menyegerakan amal dari pihakmu? Maka nanti dia juga akan mendorongkan taufik kepadamu dari pihaknya. Perkara yang hendak dikerjakan zahir, yakni sudah jelas, dan taufik untuk membuatnya itu timbul dari batin. Mencegah maksiat juga zahir, namun mengelakkan berlakunya maksiat adalah perkara yang timbul dari batin, iaitu engkau bergabung dengan taufik daripada Allah Azza wa Jalla, dan engkau meninggalkannya dengan pengelakan dan perlindungan daripadanya, seraya engkau bersabar dengan kekuatan yang diberikan Allah kepadamu. Hadirkan dirimu di sisiku dengan hati yang tetap, serta dengan niat yang baik dan azam yang kuat. Hapuskan tohmah terhadapku dengan gantian baik sangka. Kelak engkau mendapat manfaat dari apa yang aku katakan ini, serta fahamkan benar-benar maksudku. Wahai orang yang menuduhku, besok nanti akan terang buatmu apa yang aku katakan sekarang. Jangan cuba mencurigaiku dari apa yang ada padaku. Hatimu akan malang, tidak tertanggung. Semua tanggungan dunia ini di atas kepalaku, dan semua tanggungan akhirat pula di hatiku, serta semua tanggungan kebenaran, yakni Allah, dalam batinku. Ada sesiapa yang mahu menolongku? Siapa yang berani maju ke hadapan? Tolong anggukkan kepalanya dengan segala pujian kepada Allah. Aku tidak perlu kepada sesiapa pun yang boleh menolongku selain dari Allah Azza wa Jalla semata. Gunakan akalmu dan jaga adatmu dengan kaum sufi, kerana mereka itu adalah rebutan semua suku bangsanya, tonggak negeri dan rakyatnya. Dengan adanya mereka, bumi ini terpelihara dan terlindung. Kalau tidak, apa yang bakal terlindung lagi? Dengan riak kamu, dengan nifak dan syirik kamu, wahai orang-orang munafik, wahai musuh-musuh Allah Ta'ala dan musuh-musuh Rasulnya, wahai kayu bakar api neraka. Ya Allah, ya Tuhanku,
Ampunilah aku dan mereka sekalian. Sedarkan aku dan mereka sekalian. Belas kasihanilah aku dan mereka sekalian. Kosongkan hati kami dan panca indera kami hanya untuk terisi dengan Engkau. Dan kalau memang tidak boleh tidak, biarlah anggota badan itu untuk tanggungan anak isteri pada urusan dunia. Dan biarkan jiwa itu pula untuk akhirat. Manakala hati dan batin hanya untuk Engkau sahaja. Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa perkara yang penting yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama, untuk kita memperbanyakkan kebaikan ketaatan kita pada Allah. Sama ada berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunat. Yang kedua ialah meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari segala sebab-sebab yang boleh kita melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Kemudian perkara yang berikutnya ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir, bahawa kebaikan itu mesti dipimpin oleh guru. Kerana itu hendaklah kamu sentiasa bersangka baik dengan gurumu yang memimpin kamu kepada kebaikan dan mencegah kamu daripada kejahatan, iaitu iltizam dan istiqamah dengan setiap kata-kata guru dan perbuatannya. Kerana inilah yang mendekatkan kita pada kebaikan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang seterusnya yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ialah menghormati golongan-golongan yang terpilih yang telah menunjukkan kesungguhan dalam mencari keikhlasan di sisi Allah. Sebab kerana golongan ini kita mendapat banyak keberkatan, banyak kebaikan, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya Syekh Abdul Qadir mengakhiri dengan doa. Doa supaya setiap masa, ruang waktu yang kita ada benar-benar diisi dengan kebaikan-kebaikan. Sama ada kebaikan zahir, kebaikan batin, kebaikan dalaman ataupun kebaikan yang bersifat hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan zahir dengan segala tanggungan dan tanggungjawab masyarakat, termasuk suami, termasuk isteri dan anak-anak, dan juga yang berkait dengan akhirat, dan juga berkait hubungan khusus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini intipati penting yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Perkara pertama ialah tentang melakukan kebaikan. Orang beriman memang sibuk dengan segala kebaikan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Kata Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu senantiasa rokok, senantiasa sujud, senantiasa beribadat kepada Tuhanmu dan melakukan kebaikan. Semoga kamu berjaya. Kalau kita perhatikan dalam surah Haji ini, ayat ke-7, Allah Ta'ala telah menyusun kehidupan orang beriman. Bagaimana sepatutnya? Sebab manusia atas dunia ini memang menjadi suatu syiar dia ialah sibuk. Dan dia akan sibuk dengan apa yang disayang, yang dicinta. Dia akan sibuk dengan apa yang beri manfaat pada dia. Dan dia akan sibuk dengan perkara-perkara yang boleh membantu dia menolak mudarat. Maka bila kita lihat kehidupan seharian manusia, siapa pun dia sibuk atau tidak, dia pasti sibuk dengan istilah dia, dengan cara hidup dia. Jadi mungkin saya sibuk tengok TV, saya sibuk menonton hiburan, yang ni saya sibuk berjalan, saya sibuk dengan hobi saya. Semua manusia dia ada kesibukan. Kalau kita lihat kesibukan ini berpunca daripada 3 perkara. Yang pertama, kerana dia suka. Benda yang disuka sesuai dengan keinginan dia. Maka sebab tu kita tengok ada orang
Dia suka berlomba kereta. Maka dia sibuk. Memang kerjanya cuma berlomba kereta. Di situ dia dapat gaji. Ada orang dia suka main game. Kalau dia jadi gamer, dia pun terlibat dengan benda ni sampai jadi income dia dan pendapatan dia. Ada orang suka memandu. Ada orang mungkin dia suka mengair. Ada orang dia ada sesuatu yang dia suka dalam hidup dia. Dia suka berniaga. Yang kedua, dia akan sibuk dengan perkara yang mendatangkan manfaat pada dia. Yang boleh beri gaji, yang boleh beri keistimewaan tertentu. Maka dia akan sibuk. Apa pun sahaja yang boleh menguntungkan dia. Yang dengannya dia boleh menjaga isteri, anak-anak, dirinya, keluarganya dan orang yang disayangi. Asalkan dapat sesuatu manfaat, mesti dia akan sibuk dengan benda itu. Akhirnya kita sibuk bekerja. Kenapa? Kerja ni beri manfaat pada kita. Ada gaji, ada imbuhan, ada bayaran. Dan yang ketiga, manusia akan sibuk dengan perkara yang akan menolak kemudaratan mereka. Apa sahaja yang menjadikan sesuatu itu memudaratkan dia, maka dia boleh sibuk untuk menolaknya. Akhirnya dia sibuk pergi hospital. Dia habiskan masa 1 hari ke hospital. Asalkan dia jangan kena benda yang memudaratkan. Mungkin dia sibuk dengan orang-orang tertentu yang boleh melindungi dia daripada kejahatan. Dia sibuk dengan perkara-perkara yang jangan sampai mudarat itu kena pada dia. Baik, inilah kesibukan manusia. Dibina pada 3 perkara. Pada kecintaannya, hobi dia. Pada manfaatnya, pada menolak mudaratnya. Pada 3 perkara ini Allah jadikan tercipta padanya ketaatan pada Allah. 3 benda yang kita nak ni tuan-tuan. Kita nak suka hobi, kita nak perkara yang beri manfaat dan menolak mudarat, ada dalam Islam, ada dalam syarak, ada dalam apa yang disebut dengan perkataan al-khair. Al-khair, kebaikan. Yang Allah sebut dalam Quran, waf'alul khair, lakukan kebaikan, la'allakum tuflihun, dengannya kamu akan berjaya. Baik, kita lihat bagaimana kebaikan yang Islam bentuk, yang kita namakan ibadat, yang kita juga namakan sebagai ma'ruf, yang kita juga namakan ia sebagai sedekah, yang kita juga namakan dia sebagai pahala. Baik, kalau kita lihat manusia dengan 3 asas yang saya sebutkan tadi. Ada orang dia membentuk diri dia dengan hobi. Lama-kelamaan hobi ini tidak lagi menggembirakan dia. Katakan dia minat apa dalam hidup dia. Orang ni dia minat travelling, mengembara. Lama-kelamaan dia akan bosan. Sebab Allah Ta'ala tak ciptakan dia kerana itu. Untuk perkara tersebut. Tidak. Bukan itu tujuan Allah Ta'ala ciptakan. Bila sesuatu dia lakukan bukan dengan tujuan diciptakan, maka dia akan berlaku khalal, kerosakan. Kalau kita katakan, kita ambil satu benda. Ambil screwdriver. Kita tahu kenapa diciptakan screwdriver ni. Untuk apa? Ulas skru. Ikat skru. Keluarkan skru. Itu yang kita tahu. Dan boleh tak kita buat benda lain dengan screwdriver tadi? Mungkin boleh, tapi itu bukan tujuan dia. Mungkin boleh. Kita buat garu gatar ke. Gatar tak ada garu screwdriver. Boleh. Sedap juga. Tapi ada tak mudarat? Mula akan datang kesan-kesan mudarat. Terjadikan dia sebagai sudu ke? Boleh ambil. Sudu. Mungkin berkesan. Kita mungkin boleh jadikan dia untuk tikam orang. Boleh tak? Boleh. Tapi itu bukan tujuan dia. Dia kekal bernama screwdriver. Macam mana pun kita cuba ubah benda tu. Kegunaannya untuk itu. Kalau kita ambil contoh, kita ambil sodek lah. Kita ambil sodek. Yang memang untuk kita kaut nasi. Maka boleh tak kita guna untuk benda lain? Yang sama dengan dia? Mungkin. Tapi kalau berbeza, kita nak guna buat kayu perahu. Sodek. Naik perahu kita pun kayu pakai sodek. Boleh? Mungkin boleh. Dan perahu tu mungkin bergerak. Tapi dia tak akan bergerak sebagaimana sepatutnya. Atau kita gunakan untuk ketuk kepala orang sodek. Boleh? Mungkin. Boleh. Tapi orang tetap tidak memanggilnya lain daripada namanya sodek. Dia tak akan ubah. Sama juga kita ni hamba Allah. Allah ciptakan kita sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan menyembah aku. Allah dah beritahu awal, tujuan kita diciptakan untuk sembah Allah. Dalam makna sembah Allah ini ialah kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang mesti kita buat. Yang dengannya kita meraih pahala, yang dengannya kita menolak mudarat yang mungkin berlaku pada kita dunia dan akhirat. Dan dengannya juga kita akan dapat kegembiraan. Yang kalau saya contohi tadi, ada orang dengan hobinya, dia buat benda ni, akhirnya dia tak akan lagi gembira dengan hobi tu. Seorang penyanyi, hobinya nyanyi. Dia memang daripada lahir lagi dah nyanyi. Sekolah rendah nyanyi, masuk semua idol dia menang. Dia buat album sendiri walau tak disuruh. Dia belajar semua instrumen, alat-alat muzik. Dia pandai semua dengan cepat. Lama-kelamaan dia mula berlaku depression, tekanan dia. Tentang bukan sikit penyanyi yang bunuh diri. Bukan sedikit. Walau dia buat benda yang menjadi hobi dia. Pelakon, yang ni suka berlakon. Dia kecil lagi suka berlakon. Dia berlakon dengan mak dia berlakon dengan ayah dia. Dia terus membesar dalam dunia lakonan. Walaupun mengikut kajian yang mereka buat, yang ahli filem buat. Bukan saya buat, saya cuma tolong beritahu. Dia kata pelakon yang berjaya waktu kanak-kanak tidak akan berjaya waktu dewasa. Berdasarkan kepada statistik yang mereka buat. Yang kalau zaman kecil dia memang hebat berlakon, bila besar dia tak akan hebat. Dia menurun. Mungkin besar jadi gila. Saya tak nak bagi contoh banyak nanti. Macam bukan mengaji tasawuf pula kita ni. Tapi ini yang kita baca dalam realiti kehidupan orang yang bernama pelakon. Kalau dia popular waktu kecil, dia tak mungkin popular waktu besar melainkan jumlah yang sedikit. Ada, tapi sikit. Kebanyakan bila masuk dewasa dah habis. Dia tak popular lagi. Dia suang-suang kuku. Datang yang lain pula. Sebab yang ni akan menempuh zaman populariti dia untuk beberapa tahun. Akhirnya dia akan berlaku depression, tekanan. Akhirnya sebahagian mereka mula menganggotai ajaran-ajaran sesat untuk dapat ketenangan. Kalau ada pelakon yang reka agama baru. Ada yang mula buat macam ni. Sebab mereka tak akan dapat ketenangan apa yang mereka minat. Sebab Allah tak jadikan manusia untuk itu. Katakan orang tu minat mancing kerja dia. Mancing setiap hari. Dia kat rumah pun dia mancing. Kat rumah dia mancing. Kat mana dia mancing. Misalnya, lama-kelamaan dia akan rasa suatu kekosongan dalam diri. Yang kita sebut semalam. Ada wahsyah. Dia akan rasa suatu yang tidak selesa. Ada benda tak kena sebab itu bukan tujuan diciptakan. Siapa pun. Baik saya katakan pemuziknya, pelakonnya, ahli dunianya. Katakan ahli dunia tu dia minat apa? Dia minat kumpul duit. Selama-lamanya kumpul duit, akhirnya dia akan rasa kekosongan dalam dirinya. Semua perkara yang manusia nak untuk penuhi dirinya, keperluannya, kesibukannya, akhirnya dia akan menjadi kemudaratan yang berpanjangan. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita sibuk dengan ibadat. Dan meniatkan setiap amalan itu untuk ibadat. Ya, bila kita sebut ibadat, bukanlah kita pun nampak duduk masjid lah lepas ni, hospital tak payah pergi, kilang tak payah pergi, pejabat tak payah pergi. Kita cuma duduk masjid. Tetapi sebab itulah kita kena faham apa maksud konsep ibadat. Kullu ma'rufin, setiap kebaikan dicatat sebagai sedekah. Dicatat sebagai ibadat. Yang ia berkait dengan pertama tujuan setiap perkara yang kita buat. Kalau tujuan itu kerana Allah. Yang kedua, iltizam kita dengan dawabit syari'iyah. Kita iltizam dengan segala peraturan Allah. Maka dia akan jadi ibadat. Apapun perkara yang kita niat kerana Allah. Yang kedua, kita iltizam dengan segala peraturan syarak. Maka dia akan menjadi ibadat. Saya kerja, saya main. Yang ni berlakon, yang ni menyanyi, dia iltizam dengan syara'i. Maka dia melakukan ibadat kepada Allah. Dan dia akan gembira, dia akan bahagia, dia akan dapat macam dia nak. Sebab tu kalau kita lihat, Allah ajar kita pertama basic ibadat. Yang ulama namakan sebagai ibadat khusus. Basic ibadat ni apa? Tuan-tuan solat 5 waktu, puasa sebulan Ramadan, tuan-tuan keluarkan zakat. Kemuncak basic ibadat yang kita sebut sebagai ibadat khusus ialah menunaikan haji. Kemudian basic ibadat juga yang disebut khusus yang bersifat sunat. Kita pun solat sunat rawatib, sunat duha, kita qiyamul lail, kita sedekah sunat.
kita baca Quran, kita berzikir. Ini juga ibadat khusus, tapi sifatnya sunat. Bukan termasuk dalam rukun Islam. Rukun Islam ialah ibadat yang bersifat wajib. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Dan sebenarnya itu mengucap 2 kalimah syahadah. Manakala lain datang pula ibadat khusus yang bersifat sunat. Maka kita mula sibuk dalam hidup kita. Tapi Allah bina sebelum kita nak buat ibadat umum. Ibadat umum ni kita makan, kita minum, kita berjalan, kita bekerja, kita berkahwin, kita bermuamalah. Ini ibadat umum. Kerana ibadat umum ada syarat. Ibadat umum tidak akan lahir melainkan sesudah kukuh ibadat khusus. Seorang kalau dia tak sembahyang, dia tak puasa, kemudian dia nak kata kerjanya ibadat, dia bohong. Kerjanya tak akan jadi ibadat, bukan bala pada ni. Seorang yang ditinggalkan semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya, tiba-tiba dia buat hal-hal duniawi lalu berkata ini ibadat. Saya main bola ni pun ibadat. Maka saya katakan tidak. Kerana setiap perkara, sebelum ada cabang, mesti ada batangnya. Sebelum ada pokok, mesti ada akarnya. Tak mungkin timbul cabang dia, ranting. Dia mesti ada teras dia. Umpama kita tanam pokok, dia ada teras dia. Dan mula ada cabang-cabang, mula ada daun-daun, mula ada buah-buahannya. Yang teras itu yang berkait dengan fardu. Sebab itu disebut dalam hadis qudsi bahawa siapa yang mencela wali Allah, maka dia akan diperangi oleh Allah. Siapa wali Allah? Allah sebut. Tidak ada perkara yang paling Allah suka untuk dilakukan oleh hamba-Nya ialah melainkan perkara fardu yang diwajibkan ke atasnya. Dan kemudian hamba ini, fama yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Lalu hamba ini sesudah melakukan perkara fardu, mereka mula sibuk melakukan perkara sunat. Dan bila mereka melakukannya, kata Allah, aku suka pada dia. Bila aku suka padanya, aku menjaga seluruh panca inderanya. Akulah matanya, akulah telinganya, akulah tangannya, akulah kakinya. Yang ini aku pelihara semua. Aku jaga semua. Supaya dia tak keluar daripada kasih sayangku. Akhirnya yang dicakap, yang dipandang, yang didengar, yang dibuat, dia berjalan, semua benda yang Allah suka pada dia. Redha. Jadi bila kita katakan Allah ajar kita dulu buat ibadat khusus, sebab itu kita dah ajar bangun subuh, training kita bangun awal, untuk kita lebih awal lepas tu untuk buat qiyamul lail. Kita bila sebut bangun subuh, itu yang wajib kita buat, mesti bangun untuk subuh. Tapi lama-kelamaan kita tahu subuh pukul berapa? 5.30. Takkan nak bangun 5.30? Pukul 5 kita bangun. Habis waktu yang ada tu buat apa? Maka disyariatkan qiyamul lail. Kita pun solat witir, kita pun solat huduk, solat macam-macam, baca Quran. Kemudian kita solat subuh. Mulakan dengan rawatib dulu, sementara tunggu iqamah. Kerana antara azan dan iqamah ada ruang. Ruang takkan nak tunggu saja. Kita isi dengan solat rawatib. Kemudian lepas solat, kita dah ajar pula zikir. Bukan tunggu bangun, zikirlah dulu. Kemudian Nabi beritahu kita itu waktu doa mustajab. Dan memang bila kita nak mulakan hari kita, kita ada harapan hari itu. Moga dipermudahkan, tidak dipersulitkan, moga kita dapat keuntungan. Ya, memang waktunya untuk berdoa, untuk memulakan hari kita, supaya baik-baik semuanya. Lalu bila kita penat bekerja, kita ada satu break yang mereka namakannya sebagai waktu kudapan, waktu minum pagi. Kita namakannya sebagai waktu duha. Kerana ia memberi maksud yang lebih baik. Ia memberi maksud untuk kita ibadat kepada Allah, selain memenuhi keperluan kita. Waktu duha. Orang barat, mereka juga rehat, break waktu ni pukul 10 pagi. Yang lalu mereka namakan satu jenis makan pagi ni sebagai kudapan. Buat kudapan. Mana-mana orang pejabat ke, mana-mana orang syarikat, mesti ada ni, rehat kejap pukul 8 ke, pukul 9. Dia buat kudapan sikit, minum sikit ringan-ringan sebelum mereka makan tengah hari. Islam namakannya sebagai waktu duha. Dan pahalanya seperti kita memenuhi tuntutan sedekah setiap hari. Kata Nabi SAW, bahawa setiap sendi-sendi anak Adam itu dicatatkan pada sedekah. Kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil, zikir, pujian, semua itu sedekah. Tolong orang juga sedekah. Semuanya itu dapat
disamai dengan 2 rakaat yang kita solat pada waktu duha. Seolah-olah orang yang solat duha dia telah melaksanakan tuntutan sedekah bagi setiap sendi-sendi anggota badannya. Semuanya. Sendi anggota badan dia. Semua yang ada tuntutan untuk buat baik. Semua anggota badan kita, tuan-tuan, dia menuntut kita untuk buat baik. Sebab dia takut untuk dibakar dalam neraka. Dia takut nanti ditanya oleh Allah keberadaannya tanpa buat kebaikan. Maka kita sebagai penjaga fizikal ini, semua anggota badan kita kena beri hak dia untuk buat baik. Itu makanan dia. Maka tangan ni beri hak dia untuk berzikir, untuk buat baik. Tangan kiri juga begitu. Kaki juga begitu. Kerana semua ni menuntut hak kita. Lidah juga begitu. Mata kita juga menuntut hak dia. Mana hak aku untuk melihat kebesaran Allah? Bila kita salah guna sahaja, maka mereka menderita. Mereka menderita dan mereka akan menuntutnya. Sebab itu akhirat kelak kesemua ini jadi saksi atas kita kerana marah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Dan kami jadikan seluruh anggota lain bercakap. Dan ayat yang lain, lima syahidtum alaina. Manusia ni berkata, wahai anggota badan, kenapa kamu jadi saksi untuk lawan aku sendiri? Ni anggota badan kita jadi saksi untuk lawan kita balik. Sebab kita tidak memberi hak dia untuk beribadat pada Allah. Sebab semua anggota badan kita malu kalau dia tidak buat ibadat pada Allah. Sebab itu kita diajar dan dituntut semua ibadat tadi biar memberi hak kepada seluruh badan kita. Antaranya ialah solat. Kerana dia satu-satunya ibadat yang memberi hak seluruh badan. Bayangkan tuan-tuan daripada Allahu Akbar, seluruh ni bergerak. Allahu Akbar. Tuan-tuan rokok ni semua bergerak. Kaki, tumit, ibu jari, lutut, peha, semua. Punggung kita, terduduk, sampai duduk tahiyat akhir. Kerana itu kata Nabi SAW, tuntutan sedekah pada setiap anggota sendi itu disempurnakan dengan 2 rakaat solat duha. Bagaimana solat-solat yang lain? Ini hak dia. Maka selepas kita dididik untuk buat ibadat khusus, barulah kita boleh beri alasan ibadat umum. Kerja saya ibadat. Betul. Makan saya ibadat. Ya, betul. Semua benda saya buat ibadat. Saya main pun ibadat. Ya, betul, ibadat. Waktu mana kamu mendakwai ibadat, kita kata betul, sesudah kamu menjaga yang khusus. Tapi kalau seorang kata main bola itu ibadat dengan dia melekakan, maka ini kita katakan kebodohan yang jelas dalam memahami syariat. Sebab itu ulama-ulama sebut dalam fatwa, kalau mana-mana permainan, mana-mana perkara yang melekakan kita dia buat ketaatan pada Allah, maka dia adalah satu perkara yang diharamkan. Akhirnya sebab kita main, kita tak solat, haram main tu. Sebab kita ngai, kita tak solat, haram ngai tu. Bukan sebab benda tu, kan dia melalaikan kita dah buat perkara khusus. Tapi kalau saya dah buat semua sembahyang, dah jaga semua, dan saya buat perkara ini di hal duniawi, dia tukar jadi ibadat. Kenapa awak jogging? Supaya saya cergas solat subuh. Sebab tu saya alhamdulillah hari ni, kalau nak kerja sah depan tu, saya lebih bertenaga, energetik. Saya bangun pagi pun senang saat lepas berpeluh, sihat. Sebab saya bersenang, asbab saya bersenang, gula saya pun terkawal. Maka saya pun boleh baca Quran banyak. Dia jadi ibadat. Sebab saya pergi mengai, saya pergi bersukan, dia refresh ibadat saya. Saya bersemangat untuk menunjukkan keluasan kehidupan dalam beragama. Maka semua benda ni tuan-tuan barulah jadi ibadat. Dan bila kita sibuk buat ibadat, benar-benar kita dapat 3 perkara yang kita sebut di awal. Kita benar-benar mendapat kegembiraan, kita benar-benar mendapat manfaat, kita benar-benar dapat menolak mudarat. Dia melakukan kebaikan, mesti bersama mengikuti dalam menolak segala kejahatan. Jadi kita jangan buat perkara jahat. Dengan apa cara pun. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, perkara amal ini kita kena biasa buat. Bila mana kita biasa buat, satu, kemudian kita meminta daripada Allah. Kataan dia, tanyalah dia. Maksud tanya dia, minta pada Allah. Tapi ini terjemahan dia agak kurang
Mungkin terjemahan dia betul dengan pemahaman dia mungkin. Tapi supaya tak salah kita faham. Pertama, bila kita nak biasa, kita nak selalu buat baik, kena biasa benda tu. Sebab itu Allah jadikan solat ni sama. Cuba tuan-tuan tengok solat. Rakaat pertama, rakaat kedua dia tak beza. Mereka ada tahiyat lah. Pertama, kedua, ketiga sama. Daripada tuan-tuan berdiri, baca Fatihah, baca surah. Kalau ada beza cuma sikit. Yang pertama, kedua ada surah. Yang ketiga tak ada surah. Yang keempat tak ada surah. Yang mungkin yang kedua ada tahiyat. Yang ketiga ada tahiyat. Yang keempat ada tahiyat. Tapi perbuatan kita sama. Begitulah rokok kita. Begitulah sujud kita. Beza tak? Kenapa Allah jadikan solat tu sama? Sebab Allah nak biasakan kita. Biasakan kita buat baik. Tak ada beza dalam kehidupan seharian. Baik solat subuh kita sampai solat isyak kan sama je solat tu. Cuma bezanya rakaat. Yang ni 2, yang ni 3, yang ni 4. Yang ni 1 mungkin. Apa yang 1? Witirnya. Contoh. Tapi sama tak pergerakan dia? Bacaan dia, Fatihah je kan? Ya, Fatihah je. Kenapa tak tukar? Lepas 30 tahun dah kita solat, bacaan tak boleh lagi Fatihah. Itu beginner. Kita kena baca Al-Baqarah sampai habis. Tidak disyariatkan begitu. Wa imma kita beginner ke, kita orang dah professional ke, solat baca Fatihah. Tak ada surah lain yang boleh replace, boleh ganti, tak boleh. Itu je. Kenapa? Allah nak biasa-biasakan kita buat baik. Sebab kebaikan yang asasnya kena biasakan. Kita orang pergi gym. Dia pergi, kalau dia tak biasa-biasakan dirinya, jadi beban dia. Sebab kerjanya angkat berat. Angkat berat, bukan dia angkat berat 1 kilo, 100 kilo, 200 kilo. Sampai 400 kilo dia angkat. Tapi kerana dia biasakan dirinya, benda tu jadi biasa. Dia tak pergi pula dia rasa macam bersalah. Orang, tuan-tuan tengok orang jogging. Dia jogging sampai halus keting. Allah, jogging. Dia bukan kurus dah. Dah kering lah dia. Maksudnya, mula tak jaga badan. Alhamdulillah saya dah jogging turun 10 kilo. Lepas tu dia dah jadi macam ketagih jogging. Sebab apa? Dia dah biasa. Kalau sebut 20 km, 30 km, tu biasa. Tapi kuliah masih belum biasa. Kuliah dia tak biasa. Tu baru duduk 5 minit, tidur dah dia. Sebab dia tak biasa kan. Berlari. Kita jumpa hamba Allah yang boleh berlari setiap pagi 10-15 km. Kamu nak ambil dalam Facebook. Saya dah lari banyak ni. Kenapa dia boleh? Sebab dia biasa. Saya tengok satu dokumentari. Kenapa orang Afrika menang semua maraton atas dunia ni? Ni kalau kita kat Malaysia buat maraton, masuk je orang Nigeria, dia mesti menang. Masuk je orang Afrika, orang daripada Kenya, menang. Orang daripada Zaire, menang. Orang daripada Morocco, mesti menang. Lalu ada wartawan, dia cuba nak cari rahsia kenapa mereka yang untuk larian jarak jauh, mereka juara. Lalu dikaji daripada pertama dari sudut geografi dia sendiri. Kerana mereka banyak gunakan kaki. Kita banyak guna kunci kereta. Parking pun kalau boleh depan imam. Mana nak jalan kita? Dia setiap tempat dia mesti bergerak. Pergi sekolah berlari, semua berlari. Dan dengan permukaan bentuk gunung ganang, padang pasir, mereka sentiasa bersifat hiking. Lari mereka bersifat hiking. Kita lari mendata. Itu pun sambil pegang makanan. Makan. Dia lari ni dengan keadaan meninggi, menjadikan mereka lagi kuat. Kemudian mereka tahan cuaca panas. Sebab bila berlari ni automatik panas, walaupun musim sejuk. Ini kan pula kalau musim panas. Tapi dia boleh kawal suhu badan dia dengan baik. Kita tuan-tuan panas sikit boleh pengsan. Kadang panas sebab tak ada aircon je, bukan sebab berlari pun. Duduk surau tak ada aircon, rebah. Kenapa? Panas. Sebab tak biasa. Tapi minum teh panas. Kalau buat minum kena teh panas. Kalau teh sejuk dia marah. Jadi bentuk-bentuk ni menyebabkan mereka dah terbiasa, sebab tu mereka juara. Akhirnya jurulatih bola sepak dunia, mereka nampak negara Afrika berpotensi melahirkan pemain yang terbaik di dunia. Akhirnya mereka mula pergi ke Afrika. Semua. Itu tuan-tuan tengok pasukan bola sepak dah ramai orang Afrika. Kenapa? Mereka ada daya ketahanan yang kuat. Berlari. Lebih daripada masa pun mereka boleh berlari. Dan momentum yang sama. Artinya minit pertama sampai minit ke-90 dia berlari sama.
Kita tuan-tuan minit pertama dengan minit kelima dah beza dah. Dah habis gas. Jadi kita kiaskan benda ni dengan benda biasa. Pernah satu ketika Ibn Jauzi menceritakan ada seorang hamba Allah. Dia umur 80 tahun. Dia ni orang ke laut. Dan bila dia, setiap kali dia nak sampai, dia kalau jenis bot-bot yang singgah tepi pantai, dia bukan jenis ada jeti ni, yang tepi pantai. Kalau tuan-tuan yang duduk tepi pantai tahulah. Saya ingat zaman-zaman saya kecil duduk tepi pantai, tunggu bot sampai, kita tukang tolak. Nanti dapat upah sotong. Dapat sotong, dapat apa benda lah. Bolehlah bakar tepi tu. Jadi dia akan, kita kata mendarat tepi pantai, dia akan melompat. Walau umur 80, dia melompat macam dia muda. Orang tanya dia, macam mana boleh melompat? Kata dia, kerana aku dah biasa buat. Dari kecil dia melompat, sampai umur 80 dia masih boleh melompat. Itulah gambaran ibadat. Ibadat ni kena biasa. Tuan-tuan kena biasa baca Quran. Sejuzuk sehari. Akhirnya kita boleh buat. Kita kena biasa tasbih 1000 kali. Kita buat 1000 kali. Akhirnya kita biasa. Kalau orang sebut 1000 tu tak banyak pun. Sebab kita dah biasa. Kita kena biasa qiyamul lail. 3 pagi bangun, 4 pagi bangun. Orang tu tak ngantuk dah biasa. Sebab itu semua ibadat bermula dengan kebiasaan. Sebab itu tuan-tuan biasa-biasakan buat baik. Kalau tuan-tuan memang biasa bersedekah, masuk masjid sedekah, jumpa orang susah sedekah, dia tak lagi jadi beban kat kita. Yang jadi beban sampai kita setakat beban tu satu hal, wasangka buruk ni. Macam tipu je ni, macam skamer je. Macam-macam ni perasaan. Sedekah belum buat, wasangka buruk dah ada. Sebab apa? Tak biasa. Orang kalau biasa tolong-tolong orang, tuan-tuan, dia tak ada wasangka pun. Sebab dia dah biasa tolong orang. Orang jarang tolong orang, dia wasangka buruk banyak. Buruk, wasangka buruk dia banyak. Kalau orang minta tolong, dia tak mampu senyum. Sebab dia tak biasa buat. Tapi kalau orang biasa, tuan-tuan, dia senyum. Tuan-tuan tengok orang kerja, waiters, pelayan kat kedai-kedai. Pergi mari. 48 jam dia buat macam tu. Kenapa dia? Dia dah biasa. Yang tebor roti canai. Tebor macam beratus. Yang seorang tu dia tebor roti canai sehari berapa orang tanya, wartawan tanya. 800 biji sehari. Tebor. Bayangkan dia boleh buat pagi sampai tengah hari 800 biji. Dia tebor. Kenapa dia boleh buat? Setiap hari dia dah biasa. Dah puluh tahun dia tebor roti canai. Artinya ibadat ni pun sama, tuan-tuan. Rahsianya ialah biasakan buat. Orang biasa ke masjid, dia tak nampak masjid tu jauh. Dekat. Orang tak biasa buat, dia nampak masjid tu jauh walaupun sebelah rumah dia. Pergi masjid, jauh. Jauh. Dengar tak azan? Dengar. Macam mana boleh jauh? Langkawi jauh pun dia rasa dekat. Macam mana masjid dekat dia rasa jauh? Sebab dia dah biasa. Sebab tu ada orang biasa pergi tempat jauh, dia rasa dekat. Kerana itu asas pertama, tuan-tuan, kena biasakan. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir, minta dengan Allah. Tanyalah dia. Tanyalah dia maksud minta dengan dia. Ya Allah, mudahkan aku buat baik. Ya Allah, ringankan diriku untuk buat baik. Bila aku mencintai untuk buat baik. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, kurniakan aku untuk buat baik sentiasa. Wa tarkal munkara, meninggalkan perkara munkar. Wa hubbal masakin, jadikan aku cinta pada orang miskin. Wa antaghfira li wa tarhamani. Ya Allah, ampunkan dosaku dan rahmati aku. Jadi yang kedua, minta dengan Allah. Tuan-tuan nak buat apa? Allah, Ustaz, saya kalau nak pergi buat haji ni rasa malas, Ustaz. Sebab apa? Berebut tanda. Lagi orang ramai. Apa lagi? Kena beratur. Dia fikir segala benda sukar di haji misalnya. Jawapannya senang. Doa pada Allah. Ya Allah, biar setiap kesusahan ibadat aku menikmatinya, bukan aku merasa beban. Ya Allah, setiap kesusahan dalam mentaatimu, biarlah ia jadi keseronokanku dan keindahan dalam hidupku. Akhirnya, tuan-tuan, dia jadi macam seronok beratur kat tanda seronok. Tak ada marah-marah, senyum sambil dia berzikir. Dia mula mengenang nikmat Allah pada dia. Dia memang seronok, tuan-tuan, bersesak-sesak tawaf. Walaupun sepanjang hidup dia tak pernah sesak macam gitu. Tapi dia rasa seronok. Masya Allah, rasa nikmat. Rasa manis ibadat tawaf. Sa'i jauh. Jauh. Tapi dia rasa macam dekat. Dia ambil ibrah pengajaran hajab. Macam mana hajab berlari. Ni si wanita yang baru lahir anak kecil berlari sejauh jarak ini. Yang dia waktu berlari tak ada aircon. Waktu berlari, tuan-tuan, bukan ada air kiri kanan. Kita, Masya Allah, segala kemudahan ada. Segala
perkara yang memudahkan anda. Walau dalam keadaan zahir kita nampak susah, tapi kita jauh lebih mudah. Jadi bila kita doa, akhirnya Allah memudahkan. Itu orang bila pergi haji, pergi umrah, nak pergi lagi. Kata susah, tapi nak pergi lagi. Nak pergi lagi, kerana Allah dah berikan kecintaan. Yang ketiga, merendah diri di hadapan Allah. Tuan-tuan, jangan ingat kita buat baik ini sebab kita. Saya, power. Sebab saya, Ustaz, boleh buat baik ni kerana saya duk cek-cek. Saya rupanya keturunan Wali Songo, tak? Sebab tu. Saya duk cek-cek keturunan saya, belah bini saya, memang Syekh Abdul Qadir Jilani, belah saya Wali Songo. Tu jadi saya rajin buat ibadah. Tuan-tuan, ini semua kebodohan bila kita mencari asal-usul keturunan untuk kita kata kita boleh buat baik. Tak ada kaitan dengan asal-usul keturunan. Ini disebut oleh Nabi SAW. Nisbah keturunan kita pada siapa pun tak ada manfaat apa. Hatta kalau kita nisbah keturunan Nabi sekalipun. Sebab asas dalam ketaatan pada Allah, Allah tak pernah pandang keturunan. Tapi siapa yang merendahkan diri di hadapannya, dia akan dapat bahagian yang banyak. Sebab itu kita lihat pada zaman dahulu, kenapa orang-orang alim bukan lagi orang Arab. Satu zaman orang alim itu orang Arab. Kemudian keilmuan berpindah kepada bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Tirmizi bukan orang Arab. Imam Nasai bukan orang Arab. Imam Abu Daud bukan orang Arab. Imam Abu Hanifah sendiri pun bukan orang Arab. Imam Abu Hanifah orang Parsi. Dia bukan orang Arab. Lahir ulama-ulama yang bukan orang Arab. Bukan lahir pula ulama-ulama di kalangan bekas hamba. Nafi', Maula Ibn Umar, Atha' bin Abi Rabah. Ini semua hamba, bekas hamba, keturunan hamba. Kenapa? Kerana mereka tawaduk. Bila mana mereka merendah diri, maka Allah pun angkat. Atha', tuan-tuan, kalau dia berjalan macam burung gagak. Hitam, gelap, macam burung gagak. Maksudnya, gambaran itu tidak menyeronokkan. Tapi ketika mana dia berjalan, 300 anak murid ikut dia. Sambil bertanyakan fatwa. Lalu bila Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, anak dia mencela, apa orang tua hitam ni sampai macam ni dimuliakan? Kata Sulaiman, diam kamu. Kamu tak tahu kemuliaan dia. Diam. Duduk dan belajar dengan dia. Tentang Khalifah pun kemudian kena duduk macam anak murid lain belajar dengan dia. Ini orang paling alim. Walhal pada tubuh badan Atha' itu semua kecacatan yang ada pada manusia. Tempang dia, mulut besar dia, hitam legang dia, mata pun tak berapa boleh tengok, boleh. Ni kecacatan dia. Semua ada pada dia, rambut pun tak lawa. Tidur pula kat masjid 20 tahun. Rumah dia masjid 20 tahun. Masjid Haram. Tak kaya. Masjid menjadi rumah dia 20 tahun. Kita suruh duduk seminggu je bulan Ramadan pun demam. Ni 20 tahun duduk masjid. Ini Atha' bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa Allah angkat dia? Kerana mereka ni ada sifat merendah diri. Lagi seorang merendah diri pada Allah, lagi banyak Allah bagi ilmu. Banyak. Dan termasuklah Allah beri dia peluang untuk buat ibadat. Tuan-tuan, bila kita nampak ada ibadat kita tak boleh buat, itu tanda sombong lah tu. Adalah benda-benda sombong kita tu. Saya biasa boleh qiyam mulai. Sebab mungkin awak dah sombong. Awak dah qiyam banyak kali, awak dah rasa macam ini daripada kudrat awak. Saya Ustaz, kalau nak bangun, saya bangun je. Oh, senang. Allah pun tak bangunkan kita. Kita lupa kita bangun dengan rahmat Allah. Kita lupa, tuan-tuan, kita datang tempat-tempat baik ini kerana rahmat Allah. Kalau tidak, Allah tak pilih kita buat baik, maka kita jadi orang rugi. Tapi ada orang, dia menyangka kebaikan itu dia yang buat. Nisbah pada dirinya. Akhirnya Allah gugurkan satu persatu kebaikan. Mula kita nampak ada orang-orang, tuan-tuan, sebagai muhasabah. Bukan kita mengata, kita muhasabah. Orang-orang yang dahulu kita kenal berada di hadapan, hari ini tak ada. Maka muhasabah. Jangan kata, apa itu dah habis dah. Akhirnya kita pula sama macam dia. Cukup kita menginsafi, ya Allah, kalau Allah nak ubah hati ni senangnya. Daripada orang yang kita dengar cinta Islam, tiba benci Islam, Allah mudahnya Allah nak ubah hati. Ya Allah, jangan Engkau ubah hati aku, ya Allah. Sebab itu doa yang Nabi ajar. Dan doa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami sesudah Engkau beri hidayah pada kami. Kita tahu hidayah yang kita ada ni, tuan-tuan, bukan kerana kita yang buat, tapi Allah yang berikan pada kita.
Sebab itu kita syukur pada Allah dan kita takut Allah palingkan. Sebab kita dah jumpa ada orang yang dah dapat hidayah, Allah tarik balik. Ni ada seorang lelaki yang dah duduk bersama Rasulullah, menjadi penulis wahyu, tiba-tiba dia murtad balik. Bayangkan dia dah hafal Quran zaman Rasulullah SAW. Dia penulis wahyu lagi. Maksudnya kalau turun wahyu, Rasulullah panggil sini, tulis wahyu. Rapat dia dengan Nabi SAW. Tetapi kesudahan dia mati sebagai Kristian. Tanassara. Akhir bila dia mati, mayat ni tercampak keluar. Orang-orang Kristian kata ini kerja Muhammad ni, marah sebab orang keluar dari agama dia. Maka ditanam dengan lebih dalam. Esok mayat tercampak keluar lagi. Oh, ini kerja Muhammad ini yang marah orang keluar dari Islam. Maka mereka tanam lebih dalam lagi. Tercampak lagi. Rusanya mereka gali lebih dalam. Kali ini Muhammad dah tak boleh buat. Tak akan ada orang boleh korek lagi mayat. Sebab dalam masa satu hari tidak mungkin. Dia tanam, esok tercampak lagi. Taulah mereka ini bukan kerja Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat orang ni tuan-tuan malang. Dia pernah menjadi penulis wahyu. Penulis wahyu ni bukan calang-calang. Tapi bila Allah nak ubah. Sebab itu kita takut. Kalaupun keturunan kita Islam dah berabad-abad lama, ia bukan satu jaminan untuk kita kekal. Allah boleh saja ubah. Hatta dalam keturunan Nabi pun ada yang Allah ubah. Ini kan pula keturunan biasa. Ini Abu Lahab, pak saudara Nabi. Bukan sekadar tidak beriman, dilaknat lagi oleh Allah. Maka apa manfaat hubungannya dengan Nabi SAW? Tak ada. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nescaya dia akan binasa. Kenapa Allah sebut Abu Lahab? Abu Jahal pun jahat. Kerana antara sebab, kata ulama, Allah nak beritahu tak ada apa pun faedah keturunan. Bila kamu tidak beriman pada Allah. Dan keturunan tidak boleh dinisbahkan pada kebaikan. Kebaikan itu kerana seorang merendah diri pada Allah. Sebab tu bila orang tu bangga dengan keturunan dia, akhirnya Allah tak beri dia ini. Akhirnya mazhab-mazhab fiqh semuanya bukan daripada keturunan Rasulullah. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, semua bukan. Walaupun atuk Imam Syafi'i bertemu dengan atuk Rasulullah, tapi Imam Syafi'i bukan keturunan Rasulullah. Ia keturunan Quraisy. Ia berbeza keturunan Rasulullah mesti daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mesti. Imam Syafi'i daripada Bani Abdul Manaf. Tapi berhubung secara suku Quraisy. Ali min Quraisy. Namun nak beritahu, 4 mazhab yang diasaskan ini, kesemuanya bukan daripada keturunan Rasulullah. Untuk beritahu apa? Bahawa kebaikan tak ada kaitan dengan keturunan. Kalaupun ustaz saya, kenapalah saya ni bukan daripada keturunan yang hebat-hebat. Saya keturunan Khalid Al-Walid ke, saya gagah sikit. Tak ada tuan-tuan, Allah jadikan. Lepas Khalid meninggal, tak pula anak je kuat macam dia, tak ada. Orang lain pula datang. Tariq bin Ziyad. Yang asalnya hamba. Dia hamba, dia gagah, dia buka Andalusia. Datang antara pahlawan yang terkenal, Abu Muslim, yang menegakkan kerajaan Islam waktu itu, yang gagah, yang kuat, yang perkasa. Datang Musa bin Nusay, yang juga membuka Andalusia. Dia bukan daripada keturunan Khalid Al-Walid. Artinya tuan-tuan sekalian, jangan duk sibuk keturunan kita. Untuk kita berbangga kebaikan kita buat hari ini. Bahkan Allah tunjuk, ada orang keturunan hamba, dia angkat menjadi guru kepada semua para ulama. Nafi', dia hamba. Hamba kepada Abdullah bin Umar. Dia mengaji, dia belajar dengan Abdullah bin Umar sehingga dia jadi orang alim. Akhirnya dia menjadi guru kepada semua ulama-ulama yang ada. Sehingga kalau kita belajar ilmu sanad, ilmu sanad yang tertinggi, yang disebutkan daripada Nafi', daripada Ibnu Umar kepada Rasulullah SAW. Ini sanad tertinggi daripada Nafi'. Nafi' itu siapa? Hamba. Seolah nak beritahu, suatu kebaikan kalau kita nak dapat, kita kena rendah diri. Kalau hari ini saya katakan saya boleh sedekah, saya boleh buat tu, buat ni, ini semua kerana kurnia Allah pada saya. Saya rendah diri. Kebaikan saya buat takkan jadikan saya sombong. Semakin baik kita buat, semakin kita merendah diri. Dan semakin kita takut kalau Allah tak beri peluang lagi kita buat. Sebab itu Allah Ta'ala puji golongan yang waktu mana dia bersedekah, mereka takut tidak diterima. Mereka bukan orang jahat, orang yang dah biasa sedekah, tapi kerana takut. Takut mereka kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh, lepas sebut tentang bagaimana cara nak buat baik, kata dia, kamu kena hadir diri kamu
di sisi aku. Kenapa aku guru yang akan memandumu? Di sisiku dunia, di sisiku akhirat, di sisiku Tuhan. Maksudnya, aku kenalkan kamu dunia dengan rupa paras dia. Aku kenalkan kamu dengan akhirat dengan bentuk dan warnanya. Aku kenalkan kamu dengan Allah dengan sifat dan kesempurnaannya. Maka orang macam kita, tuan-tuan, bila mana kita berguru, antara perkara penting, jangan wasangka buruk pada guru. Kerana semua yang dia nak tunjukkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Semua dia nak tunjukkan. Dan dia nak memimpin kita ke arah kebaikan. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, bila kita mula wasangka tidak baik pada guru, kamu kena tinggalkan guru tu. Sebab kamu dah tak layak belajar dengan dia. Selagi mana kamu ada wasangka baik, ya kamu layak berguru, belajar. Tapi kalau seorang tu, tuan-tuan, dia dah ada wasangka tak baik dengan guru ni, maka hilang keberkatan ilmu dia. Dia cuma duduk sebagai kayu dan ataupun kita katakan duduk sebagai batang kayu yang tak dapat manfaat apa-apa. Tapi selagi mana wasangkanya baik pada guru, maka dia akan dapat banyak didikan. Sehingga didikan tadi datang kepada mimpi dia lagi. Dia bukan datang zahir, mimpi. Sehingga datang secara bisikan-bisikan dan ilhamnya. Arti seolah-olah tuan-tuan bila nak buat sesuatu, dia macam terdengar suara guru dia cakap, jangan buat. Dia teringat balik kuliah tu. Ya, waktu kami belajar dengan guru kami. Bila kami buka balik, kita dulu talaki. Bila kita buka balik kitab, kita dengar macam guru kita kembali mengajar. Catatan yang kita buat, kita dapat imbau, kenangan. Kan semua orang kan dia ada kenangan. Tuan-tuan pergi balik sekolah lama, teringat balik dulu kerja panjang pagar, teringat. Tuan-tuan balik ke kampung, tengok sungai, nampak balik kita dulu dengan geng-geng kita telanjang, bogey, mandi. Macam nampak kenangan. Itu kenangan biasa dalam kehidupan. Ini kenangan yang penuh keberkatan dalam mengenal Allah dan Rasul. Maka seorang, kalau dia pernah duduk dengan tok guru dia, dan dia baca kitab, dia catat. Kalau dia buka balik catatannya, dia akan ingat balik di mana dia duduk dulu. Jadi saya kata bila saya buka kitab, ni saya buka kitab Ad-Durrus Tsamin. Saya belajar dengan Tuan Guru saya, Tuan Guru Haji Ibrahim, Wan Ibrahim bin Wan Ahmad. Saya ingat balik macam mana Ibn muka dia, saya ingat. Memek muka dia, saya ingat. Macam mana dia mengajar, dibaca setiap bait, kemudian dia mensyarahkan. Kemudian dia berpindah pada kitab yang kedua, kemudian kitab yang ketiga. Kita ingat balik tempat yang kita belajar di surau tu, hari tu, waktu tu. Itulah keberkatan guru kita. Sebab tu bila benar kita wasangka baik pada guru, seolah-olah bila kita nak buat sesuatu, kita teringat balik, ustaz aku ada cakap, tak boleh ni. Ustaz lu ada beritahu ni, haram ni. Ustaz ada beritahu ni, ini yang patut kita buat, pahala besar. Tuan-tuan lihat, ini bimbingan mursyid. Sehingga kita boleh tengiang-ngiang balik. Kalau tuan-tuan boleh tengiang balik pesan mak, pesan ayah. Saya teringat ustaz, arwah mak saya pernah cakap. Arwah ayah saya pernah cakap. Kalau mak ayah yang hebat tadi, yang mulia tadi, kita boleh ingat kata-katanya. Apatah lagi orang yang memang niat nak kata-kata pada kita dengan apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Ini lagi kuat keberkatan. Sehingga kita lihat bagaimana setengah ulama akan berkata guru kami. Kata guru kami dalam menafsirkan hadis ini, kata guru kami. Kerana keberkatan, kata-kata guru mereka. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu bersangka baik padaku, maka untunglah kamu duduk dengan aku. Kalau tidak, maka kamu tak akan dapat apa-apa. Kemudian yang ketiga yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, beradablah dengan orang baik-baik. Tentang dunia ni kita boleh kenal orang baik, maka beradab dengan mereka. Apatah lagi di kalangan mereka yang dekat dengan Allah. Kata Nabi SAW, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kamu mendapat pertolongan dengan sebab orang-orang yang lemah kamu. Kata ulama, yang maksud orang lemah ialah orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kenalilah orang yang ikhlas. Orang ni baik, orang ni bagus, jangan jadikan dia musuh. Pelik kalau dalam hidup kita ada orang baik, ada orang alim jadi musuh kita. Pelik, hidup kita rosak. Kita seperti membiarkan penyakit duduk di badan kita. Walhal tuan-tuan, kalau kita manusia yang waras, tidak ada satu penyakit pun kita izinkan singgah di badan kita. Kalau demam, cepat ambil ubat demam. Kalau sesema, cari ubat sesema. Kalau batuk, kita tak akan izinkan mana-mana penyakit duduk di badan kita. Dan demikian juga tuan-tuan, jangan izinkan mana-mana permusuhan dengan orang baik ada dalam hati kita. Jangan izinkan. Ia penyakit yang lagi bahaya. Penyakit yang lagi teruk dan buruk. Tapi aneh ada orang nak macam tu. Ada orang dia nak memusuh dengan orang baik. Ada orang nak bermusuh dengan orang-orang yang pernah beri manfaat, kebaikan dunia akhirat pada dia. Jadi dia ada penyakit yang dia tak nak buang. Dibiarkan kerana ego dia.
maka kelak penyakit ini akan membinasakan dia. Cepat atau lambat dia akan binasa. Sebab tu kalau saya sebut tadi, kalau di badan kita ada penyakit, tuan-tuan tak akan izinkan. Kalau pun tak boleh sembuh, tuan-tuan kawal dia. Ni kencing manis tak boleh sembuh sah. Tapi kita kawal. Kita tak minum air manis. Kita begitu, kita begini. Kalau ada orang baik, kita memang dah tak boleh mesra. Tapi kawal mulut tu. Kawal mulut tu. Jangan masih lagi nak untuk, nak ngata. Mana kesudahan kita? Kalau saya katakan tadi, kita dah kencing manis. Kalau nak hidup lama lagi, kawal. Ni dah tahu kencing manis teruk, dia minum lagi air manis, dia buat lagi. Ni memang nak mati awal lah ni. Tapi kalau dia tahu, oh ni penyakit Ustaz, saya dah mula makan ubat hospital. Saya mula ikut semua nasihat-nasihat doktor. Saya mula tahu makan apa yang boleh dia ambil, yang tak boleh ambil. Maka orang ni Masya Allah, Allah beri keberkatan usia dia untuk dia buat baik lagi. Maka dia masih lagi berpeluang hidup untuk buat baik. Tapi yang jenis degil, maka dia akan rasa kedegilan dia. Dia akan rasa kedegilan. Ini sebagai contoh. Jadi, jangan ada penyakit benci orang baik di hati kita. Paling kurang kalau tuan-tuan tak boleh lagi nak bermesra, tutup mulut dia. Tutup mulut kita. Jangan lagi berkata. Sebagaimana kata Nabi SAW, فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُ. Cakap baik atau diam. Tanya tentang ni, saya no comment. Saya tak nak. Saya bimbang dia orang baik, maka dia akan merosakkan agama saya. Kemudian Syekh akhiri dengan doa. Kita doa kepada Allah supaya semua hak dunia, hak akhirat, hak Allah kita dapat sempurnakan dengan baik. Hak dunia kita sempurnakan dengan baik mengikut aturan syarak. Hak akhirat kita sempurnakan dengan baik mengikut aturan syarak. Dan hak kita dengan Allah, mencintai Allah, berkasih sayang dengan Allah, untuk merindui Allah dan bertemu dengan Allah. Pelihara ke semua hak ini. Dan doalah kepada Allah. Pokok pangkal dalam semua kehidupan ini ialah doa. Kalau tuan-tuan rasa lemah, rasa tak bermain, rasa tak mampu, sesungguhnya doa mengangkat kesemuanya itu. So, saya rasa macam tak rasa Ustaz manis iman, tak rasa manis ibadat. Maka kita kata mana pintu doa? Masuk dalam doa. Masuk dalam pintu doa, kamu akan dapati semuanya ada. Kan doa itu menyimpan khazanah yang berbagai. Kamu just minta. Maka Allah akan keluarkan satu persatu. Segala apa yang kita inginkan. Kalau saya tak khusyuk solat, saya tak rasa manis, maka doa. Kalau saya tak rasa kelazatan untuk bertemu dengan Allah, merindui Allah, maka doa. Kalau saya tak rasa kelazatan dengan akhirat, maka doa. Kalau saya Ustaz memang cinta dunia sungguh Ustaz, maka doa. Ya Allah, jadikan dunia ini aku benci, melainkan pada perkara yang mendekatkanku padamu. Ya Allah, semua dunia yang menjauhkan aku padamu, maka engkau bencikan aku padanya. Engkau jadikan aku benci. Dan semua dunia yang mendekatkan aku padamu, maka engkau jadikan aku menyayanginya, menyukainya. Maka ini asas dalam kehidupan kita beragama, berdoa kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.